Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan subjek Manhaj Al-Adillah fi Ilmu Kalam. Tajuk kertas kerja kami ialah ulasan video fahaman Jahmiyah oleh saudara Syafiq Daniel. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Noor, nombor metrik 054633. Nama saya Ziraid bin Azmi, nombor metrik 054509. Seterusnya, Okay, maafkan saya. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali, nombor metrik 054786. Nama saya Muhammad Faiz bin Amri, nombor metrik 054552. Nama saya Muhammad Hadif bin Rasdi, nombor menteri 054854. Dan saya Muhammad Zarif Kuzaimi bin Razi, nombor metrik 054798. Pengenalan dan latar belakang video. latar belakang video ini adalah berceritakan tentang fahaman Jahmiyah oleh saudara Syafiq Daniel. Video yang kami ambil daripada pemilik akaun Instagram bernama SSY4FIQ atau nama penuhnya adalah Muhammad Syafiq Daniel. Beliau telah memuat turun video ini pada tarikh 13 Disember 2020 yang bertajuk Fahaman Jahmiyah. Video ini berdurasi 3 minit 39 minit yang berlatar belakangkan dirinya yang sedang memberikan ucapan. Pada ruangan video, dia telah menulis sebuah petikan ayat daripada Imam Tirmizi yang memetik ayat Ishaq bin Ibrahim tentang bagaimana boleh menjadi tashbih. Jumlah tontonan video ini adalah sebanyak 8,745 penonton dan ada komen yang mempersoalkan hujah yang dia bawakan kerana memang jelas dan benar kekeliruan yang dia ucapkan. Link video adalah seperti berikut. Isi kandungan video. Okey, seterusnya. Dalam video tersebut membicarakan tentang fahaman Jahmiyah ini dipelopori oleh Jam bin Safwan. Isu ini paling banyak diperdebatkan dalam fahaman yang berkaitan dengan tauhid asma' dan asma'ul sifat, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan fahaman ini juga lebih suka bercakap tentang sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah dan Allah melihat, namun mereka akan nafikan tentang perkara itu dan mendakwa ia tidak benar. Selain itu, dalam fahaman ini juga mempunyai golongan yang begitu ekstremis. Golongan ekstremis ni yang begitu gila-gila. Mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat tanpa penglihatan dan Allah mendengar tanpa pendengaran. Dan mereka mendakwa pernyataan tersebut kerana mereka berpegang dengan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah juga berpegang pada prinsip berkenaan. Namun mereka tidak menolak pun tentang orang yang bercakap tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ahli sunnah juga meraihkan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk. Fahaman Jahmiyah pula berpegang pada prinsip tersebut, tetapi bila bercakap dengan sifat-sifat Allah pula mereka menolak. Itu sahaja daripada saya. Saya menyambung pembentangan yang disampaikan oleh saudara Muhaimin. Tidak ada pun ahli sunnah wal jamaah yang menyamakan sifat-sifat Allah sama dengan manusia. Jadi menurut Muhammad Syafiq lagi, dia mengatakan bahawa apa yang dikatakan dalam Al-Quran iaitu tangan Allah, di situ bermaksud tangan. Itu yang dikatakan oleh saudara Syafiq. Dan kalau kita manusia ada anjing pun ada kaki, tidakkah kita telah menyamakan diri kita dengan anjing? Jadi sini terdapat sedikit keliruan daripada saudara Syafiq, dan tidak ada pun ahli sunnah yang menyamakan tangan mereka dengan tangan Allah. Dia mengeluarkan satu hadis mengenai mengenai Allah turun pada dunia seperti gemalan, dan dia menganggap hadis tersebut sebagai hadis sahih. Dia menuduh puak Jahmiyah menganggap yang turun di sini adalah rahmat Allah dan bukannya Allah sendiri yang turun. Dia juga menegaskan bahawa
Nabi sendiri pernah menyebut bahawa Allah sendiri yang turun pada waktu itu. Itu menurut saudara Syafiq. Dan dia mengatakan bahawa Allah turun ke bumi tidak sama dengan makhluk turun, dan dia menggesa kita dengan mengatakan kita ni perlu beriman dan rajin beribadat. Bagus saudara Syafiq ni. Dia kata kita ni tak payah ubah ayat Allah dan ayat Al-Quran. Isu dan ulasan video tersebut. Okey, hujah yang menentang pandangan bahawa as-sunnah sama dengan golongan Jahmiyah. Dalam masalah sifat Allah, kesemua ulama salaf dan Abu Hasan Al-Ash'ari bersepakat bahawa bagi Allah mempunyai sifat, dan sifat-sifat Allah tersebut adalah sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan bukan kepada sesuatu yang lain, sebagaimana yang didakwa oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah meletakkan kalam Allah seperti Al-Quran itu sebagai baharu dengan tujuan asalnya menafikan sifat berada pada zat Allah. Okey, ni hujah-hujah ulama. Menurut Abu Hanifah, sifat Allah itu adalah azali dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifatnya yang azali. Mustahil bagi Allah itu bersifat dengan sifat yang baharu, dan mustahil Allah juga bersifat dengan sifat yang bukan dari sifatnya yang azali. Allah berkata-kata dengan kalamnya sendiri dan kalamnya itu adalah azali. Begitu juga dengan sifat qudrah, iradat dan lain-lain sifat. Imam Malik juga mengisbatkan bagi Allah mempunyai sifat, sebagaimana salah satu dari riwayat Abdul bin Nafi' yang berpendapat bahawa beliau mengucapkan Allah mempunyai ilmu, dan ilmunya itu luas di setiap segenap penjuru tempat mengucapkan. Beliau tidak banyak membicarakan mengenai isu akidah dan malah menentang orang-orang yang sering membicarakan mengenai akidah dengan lebih mendalam, melainkan didatangkan berserta dengan amal. Seterusnya, saya ulang kembali apa yang diperkatakan oleh saudara Syafiq, bahawa saudara Syafiq mengatakan bahawa golongan Jahmiyah ini menolak akan asma' dan sifat-sifat Allah SWT. Hal ini benar kerana disebutkan dari satu kitab, Tankara al-Jahmiyah bi jami'a sifat wal asma' billah. Seterusnya, saudara Syafiq juga mengatakan bahawa Jahmiyah mentakwilkan nas-nas mutasyabihat itu dengan takwilan yang bersesuaian dengan Allah. Sebagai contoh, saudara Syafiq mengatakan bahawa golongan Jahmiyah mentakwilkan tangan Allah sebagai kuasa. Pada fahaman penulis, melalui gambaran umum yang ingin diperkatakan oleh saudara Syafiq ini seolah-olah mahu menyamakan pandangan di dalam golongan Jahmiyah dalam isu mengenai ilahiyat, ketuhanan ini, dengan pandangan di dalam ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Hal ini perlu diperelakkan supaya tanggapan masyarakat awam tidak terpesong daripada jalan yang sebenar. Kerana ulama mengatakan khatarul jahli fi hadhil fan syai'un azim. Lintasan hati yang bahaya pada fan ataupun seni ilmu usuluddin ini ada sesuatu yang besar. Seterusnya, saya ingin menjelaskan pendapat mengenai Jahmiyah yang sebenar, yang saya rujuk daripada beberapa buah kitab, antaranya dalam kitab Firaq Islamiyah karangan Syekh Ismail Aqil, mengatakan bahawa pelopornya bahawa ialah Jahmi bin Safwan. Jahmiyah juga mereka mengingkari segala asma dan sifat-sifat Allah dengan takwilan-takwilan yang salah, dan juga mereka ini digelarkan juga sebagai golongan Mu'attilah. Apa yang dimaksudkan dengan Mu'attilah ini? Mereka mengatakan bahawa Tuhan berkuasa itu tapi bukan dengan sifat berkuasa yang ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana disebutkan kitab Firaq Islamiyah, wal Jahmiyah humul Mu'attilah
binafyihimus sifat. Mereka itu Mu'attilah dengan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Isu mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis mengenai sifat Allah. Seperti yang kita maklum dan sedari bahawa di dalam Al-Quran ini terkandungnya dua jenis ayat. Yang pertama ialah ayat muhkamat, dan yang keduanya adalah ayat mutasyabihat. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, di dalam surah Ali Imran. Oleh itu, saudara Syafiq mengatakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah ini mentakwilkan mengenai ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan takwilan yang tidak sama dan serupa dengan makhluk. Beliau juga mengatakan bahawa pandangan ini yang diutarakan oleh saudara Syafiq ini jelas bertentangan dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar, yang disepakati oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang bermanhajkan Asy'ari wal Maturidiyah. Malahan pandangan yang dikemukakan oleh saudara Syafiq ini mempunyai unsur dan kecenderungannya ke arah Mujassimah dan Salafi ataupun Mutasallif, kumpulan yang mendakwa mereka itu sebagai salaf. Seterusnya, di dalam kitab Mukhtasar Mufid, syarah bagi Jawharatul Tauhid, mengatakan bahawa golongan Ahli Sunnah wal Jamaah akan setiap zahir nas atau ayat yang memfaham atau persamaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk ciptaannya wajib ditakwil, seperti mana disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qani di dalam Jawharatul Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan seolah-olah ada persamaan Allah dengan makhluk, takwil lah. Takwil dengan apa? Takwil dengan bersesuaian dengan maksud nas mengikut kaedah bahasa Arab, atau serahkanlah maksud nas itu kepada Allah dan berpeganglah dengan menyucikan Allah daripada segala yang tidak layak baginya. Sebagai contoh, kami datangkan satu ayat yang berbentuk mutasyabihat, yakni ayat yadullahi fawqa aydihim. Mempunyai dua aliran. Yang pertamanya adalah golongan salaf menafsirkan ayat ini dengan yad Allah, bukan dengan tangan Allah, tapi yad Allah itu atas tangan-tangan mereka itu. Bukanlah lafaz itu dengan makna tangan, kerana jikalau dengan makna tangan, maka tidak dinamakan ayat itu sebagai ayat mutasyabihat. Manakala golongan khalaf mentakwilkan ayat tersebut sebagai qudrah atau haimanah, yakni kekuasaan. Jadi apa yang perlu saudara Syafiq katakan dan bawakan adalah dalil yang mana yang menyokong akan hujah dan pendapat beliau. Seperti mana kata ulama, in kunta naqilan fasihah aw mudda'iyan fad-dalil. Sekian saja daripada saya. Okey, akhir sekali kesimpulan apa yang dapat dirumuskan daripada berdasarkan video tersebut, saudara Syafiq perlulah atau mestilah mengemukakan atau mendatangkan dalil atau hujah atau rujukan ke atas isu yang dikemukakannya itu. Kerana setiap isu yang dikemukakan mestilah mendatangkan dalil menurut para ulama Islam. Seterusnya, saudara Syafiq perlulah menyemak dengan lebih jelas tentang pandangan golongan Jahmiyah tentang asma, sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum katakan bahawa metod yang dibawa golongan itu sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, sedangkan ia jauh sama sekali. Akhir sekali, saudara Syafiq mestilah berjaga-jaga agar tidak mentakwil
atau menyamakan sifat dan zat Allah itu sama seperti makhluk kerana ianya seolah-olah menjurus kepada unsur golongan mujassimah. Sekian itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.